Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-38. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-48 dan 49 surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul la amliku li nafsi dharran wa la naf'an illa ma syaa Allah. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Dan mereka yang kafir bertanya, bilakah berlakunya azab yang telah dijanjikan itu? Jika betul kamu orang yang benar, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menolak mudarat dan tidak juga berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang ditetapkan, maka apabila tempohnya tidak dapat mereka melambatkannya sesaat pun dan tidak dapat mereka menyegerakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah wa'du pada ayat ke-48 surah Yunus bermaksud janji. Sama ada janji yang menggembirakan atau ancaman. Namun kebiasaannya kalimah wa'du digunakan dengan konotasi janji yang menggembirakan. Manakala janji dalam bentuk ancaman pula lazimnya menggunakan kalimah wa'id. Manakala kewujudan huruf sin dan ta pada kalimah yastakhirun yang bermaksud menunda, yastaqdimun yang bermaksud mendahulukan pada ayat ke-49 surah Yunus dapat difahami sebagai ketidakmampuan manusia dalam melakukan sesuatu. Kedua kalimah ini menunjukkan manusia atau makhluk tidak akan mampu melakukan sesuatu yang berada di luar kuasa mereka, seperti menunda atau mendahulukan azab dan ajal. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria melalui tafsir inspirasi mentafsirkan ayat ke-48 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa balasan yang hakiki di atas keimanan dan kebaikan di dunia ini hanyalah dapat dituai semasa di syurga nanti. Beliau turut menyatakan bahawa melawan Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu kebodohan bagi manusia. Manakala bagi ayat ke-49 surah Yunus pula,
Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria menegaskan bahawa setiap umat mempunyai ruang, waktu dan kesempatan masing-masing. Dan apabila telah tibanya waktu mereka, pasti perhitungan akan dituntut dengan tepat tanpa mempercepatkan atau melewatkan hatta 1 detik. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-48 dan 49 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa orang kafir Quraisy bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang mukmin bertujuan untuk mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai azab Allah yang akan ditimpakan kepada mereka yang memusuhi Rasul. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menyatakan untuk menjawab persoalan yang diajukan oleh orang kafir, Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata, "Aku adalah seorang manusia yang diutuskan kepadamu. Aku tidak dapat menentukan sesuatu mudarat atau manfaat untuk diriku sendiri. Oleh itu, bagaimana mungkin aku hendak menentukan untuk orang lain? Akan tetapi apa yang Allah kehendaki, tentulah ia akan terjadi pada waktu yang Allah mahukan." Firman Allah ini memberikan peringatan kepada kita bahawa Allah telah menentukan ajal bagi setiap umat, lambat atau cepat, pasti kita akan hadapinya dan tidak dapat dilengahkan maupun dicepatkan walau sedetik. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-48 dan 49 surah Yunus ini menjelaskan bahawa setiap Rasul yang diutuskan Allah, setiap tunjang ajaran yang dibawa mereka dapat disimpulkan kepada 3 perkara. Pertama, beriman kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kedua, beriman kepada hari perjanjian atau hari kiamat. Dan ketiga, supaya manusia beriman dan beramal soleh sebagai persiapan menempuh hari yang dijanjikan, iaitu hari akhirat. Hamka menyatakan dengan jelas bahawa Rasul sendiri mengakui bahawa baginda tidak mengetahui tentang rahsia gaib. Baginda hanyalah berusaha dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyatakan bahawa yang mengetahui perkara gaib hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada manusia yang mengetahui perihal tersebut termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-48 dan 49 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-48 dan 49 surah Yunus ini menjelaskan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia yang masih lagi ragu-ragu dengan janji Allah yang diwahyukan di dalam Al-Quran. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahawa janji Allah itu pasti dan ia akan berlaku tepat pada masa yang Allah kehendaki. Ayat ini juga menerangkan kepada kita bahawa tidak ada seorang pun makhluk di muka bumi ini yang mampu memberikan mudarat dan manfaat serta mengetahui hal-hal gaib termasuklah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan hanyalah Allah Subhanahu Taala yang mampu menjadikan manfaat dan mudarat serta mengetahui perihal gaib. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-48 dan 49 surah Yunus ini memberikan peringatan kepada kita supaya menjauhi perbuatan meminta-minta kepada manusia. Ini kerana tidak ada manusia yang berkuasa untuk memberikan kita manfaat dan mudarat. Setiap perkara yang terjadi kepada kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah daripada kehendak dan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kita hendaklah hanya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hanya Allah sahaja yang berkuasa menjadikan dan memudahkan sesuatu. Di dalam Islam, kita diajar untuk berdoa kepada Allah apabila kita berkehendak pada suatu perkara. Namun demikian, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, masih terdapat segelintir di kalangan orang Islam yang suka menggunakan khidmat bomoh dan dukun yang menyalahi syariat agama Islam. Khidmat bomoh dan dukun yang menyalahi syariat berpotensi membawa masyarakat terjerumus ke arah syirik yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sekiranya bomoh atau dukun itu menggunakan jin
dan sihir sebagai perantara. Ingatlah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Qal asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Jauhilah 7 jenis dosa besar yang membinasakan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dosa-dosa itu? Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan melainkan dengan alasan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, lari daripada perang dan menuduh wanita muhsan beriman yang tidak bersalah dengan tuduhan zina. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kunna narqi fil jahiliyah, faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi zalik?" Faqal, "I'ridu alayya ruqakum, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk." Kami menjampi ketika jahiliyah, lalu kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa pendapatmu dalam hal itu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tunjukkan kepadaku jampi kamu itu. Baginda bersabda kemudian, tidak mengapa dengan jampi asalkan saja tidak ada padanya syirik, iaitu mempersekutukan Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata kahinan aw arraqa fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sesiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis sahih. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-48 dan 49 surah Yunus ini ialah, pertama, umat Islam hendaklah beriman bahawa hari kiamat dan hari akhirat merupakan janji Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti akan berlaku. Setiap janji yang Allah firmankan di dalam Al-Quran pasti akan berlaku, dan ia akan berlaku sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa dan mengetahui. Kedua, setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah menjauhkan diri mereka daripada perkara yang berpotensi membawa diri mereka ke arah khurafat dan syirik. Sesungguhnya setiap makhluk yang ada di bumi ini tidak ada kemampuan dan kekuatan untuk menjadikan sesuatu itu berlaku. Dan sekiranya ia berlaku, ia bukanlah hasil kehebatan individu tersebut, tetapi hanyalah kehendak Allah jua yang membenarkan ia terjadi. Ketiga, umat Islam hendaklah menghindari perbuatan perdukunan yang menggunakan perantara jin dan jampi yang mempunyai unsur syirik. Menurut garis panduan perbomohan menurut Islam yang dikeluarkan oleh JAKIM, penggunaan jampi dibolehkan dan digunakan dengan syarat-syarat berikut. Pertama, menggunakan ayat Al-Quran. Kedua, menggunakan bahasa yang difahami. Ketiga, tidak beriktikad bahawa jampi itu yang memberi kesan. Sebaliknya, Allah yang berkuasa dan Allah yang menyembuhkan. Keempat, tidak boleh mengamalkan bacaan-bacaan yang tidak difahami maknanya. Dikhawatiri mengandungi kata-kata pemujaan kepada berhala, iblis, syaitan atau nama berhala orang kafir serta bercampur aduk dengan ayat Al-Quran. Kelima, tidak boleh membaca mana-mana ayat Al-Quran secara songsang dan lain-lain. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.